الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا تقبلا وارزقنا رزقا حلالا يسيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam kehidupan kita. Jadi sebelum saya menyampaikan ceramah umum pada malam ni, eloklah saya ta'arufkan dulu diri saya. Saya Muhammad Nazmi bin Abdul Karim, berasal daripada Kampung Baru, KL, Kuala Lumpur. Sekarang duduk di Shah Alam. Dulu masa kecil-kecil sekolah dekat Al-Ansar, Kampung Kuantan. Dekat sini dekat lepas pada Batam Menyuntai kan, Kampung Kuantan. Ustaz Zakaria Al-Ansari, almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari. Jadi Batam Menyuntai, Ejuk, Bukit Badung ni tempat aku main masa budak dululah. Macam tu. Daripada tahun 1982 sampai 1989 belajar dekat sana. Lepas tu saya sambung di Kemaman Terengganu. Lepas tu saya sambung belajar di Syria daripada tahun 1992 sampai 98. Lepas tu saya balik berumah tangga, mengajar, dan saya sambung kembali di peringkat BA di Al-Azhar pada tahun 2000 sampai 2001. Sebab saya terus masuk tahun akhir. Lepas tu balik semula mengajar. Saya mengajar di sekolah pondok. Saya tak pernah makan gaji dengan kerajaan. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab makan gaji dengan kerajaan ni payah kita nak bercakap. Sebab kita mengaji ilmu ni amanah. Dia tak boleh kita cakap dalam keadaan kita rasa takut. Kita mesti sampaikan amanah, sebab amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu saya sambung pula pada peringkat master pada tahun 2002 sampai 2005. Kemudian saya balik, saya duduk di Shah Alam, dan saya dan kawan-kawan buka sekolah di Seksyen 13, betul-betul depan Stadium Melawati. Sekolah kami bernama Mahat Tahzib wa Ta'lim. Kami bukan Mahat Tahfiz je. Tahfiz dah banyak, menghafal Quran ni dah banyak. Tapi Mahat kami mengajar kitab-kitab turas, kitab-kitab peninggalan para alim ulama dahulu, seperti fiqh, tauhid, tafsir, sirah, hadis, nahwu, saraf dan sebagainya. Dan pelajar-pelajar sekarang lebih kurang 130 orang. Sudah berumah tangga, anak 4 orang, bini baru seorang. Sekian dimaklumkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita sedia maklum negara kita pada hari ini dalam demam pilihan raya, dan kita semua pagi tadi pergi penamaan calon. Jadi tuan-tuan, pilihan raya politik ini sebahagian daripada agama. Sebab tu kalau siapa cakap tak boleh cerita politik dalam surau, tak boleh cerita politik dalam masjid, orang tu tak belajar sebenarnya. Dia tak belajar. Sebab Rasulullah SAW ni, dia berpolitik. Bukankah Nabi itu pemerintah tuan-tuan? Bukankah Nabi ni memerintah Madinah? Memerintah tu dipanggil apa tuan-tuan? Main masak-masak? Politik lah tu. Ya, Nabi ada esko, Nabi ada menteri, Nabi ada belaka. Jadi
politik ni benda yang tak boleh nak dipisahkan dalam agama. Boleh cerita politik dekat surau, dekat masjid, dekat kedai kopi, lantak lah kau nak cerita dekat mana. Yang penting politik yang kau bawa tu tidak lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memilih pemimpin merupakan amanah yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoal oleh Allah tentang siapa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami kalau dalam keluarga, ketua keluarganya ialah suami. Nabi kata suami akan ditanya tentang anak-anak isteri dia. Kita berkahwin, kita pilih bini, berkahwin, ada bini, tapi tak erti nak suruh bini tu tutup aurat, tak erti nak suruh bini tu pakai tudung. Kita biarkan bini kita buka kepala macam Pontianak harum sundal malam rupa, macam mak lampir rupanya. Ya, kita biarkan macam tu. Anak dara kita dah balik. Nabi SAW kata dekat Sayyidatina Fatimah, ya Fatimah, idza balagatil mar'atul mahid fala yajuzu ayara ila hadha wa hadha. Nabi buat macam tu. Wahai Fatimah, budak perempuan kalau dah balik, yang boleh dilihat hadha, Nabi tunjuk muka, ini je boleh lihat, wa hadha, dan tangan, itu je boleh tengok. Kepala tak boleh haram, leher tak boleh, lengan tak boleh, ni sahaja boleh tengok. Ini nak kabarnya tanggungjawab. Sebab tu ulama-ulama ajar kita, tuan-tuan, apa benda kita nak buat, mesti kita reti agama dulu. Masalahnya kita ni tak ambil berat sangat bab agama, kan, main belasah, ikut-ikut orang aja. Belajar, belajar. Dan segala puji bagi Allah yang mentakdirkan saya belajar agama pada kecil, kan. Mak hantar belajar agama. Masa tu mak abah duduk Kelang, Taman Goodwood nama tempat tu dululah, sekarang dah tukas Taman Seri Andalas. Hantar dekat Al-Ansar. Tuan-tuan tahu sekolah tu? Tak tahu? Kenal Ustaz Zakaria Al-Ansari? Tak pernah dengar? Ada kenal? Ada kenal, alhamdulillah lah. Ya, kalau tak kenal sedih jugalah aku. Padahal tak jauh tu. Ya, Al-Ansar kampung Kuantan. Cukup glamour lah zaman-zaman 80-an sekolah tu. Ya. Jadi abah tu berulang datang tengok kita seminggu sekali naik motor. Masa tu bapak aku pakai motor Jipang Power, tuan-tuan. Motor GP. Pre kan. Zaman kita belajar agama dulu, orang kata apa? Anak kau belajar mana? Belajar sekolah pondok, semua terperajat beruk belaka. Anak kau nak makan apa besok? Dia kata mengaji agama tak ada masa depan, kan. Kabar ke dia, beruk dekat hutan pun ada rezeki, kau tahu tak? Ya, lembu yang tak ada SPM pun ada rezeki. Ini kan pula orang ngaji agama, Allah yang janji nak bagi rezeki. Jadi tuan-tuan, agama ni penting, amat penting. Dengan sebab agama kita selamat di dunia, kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata suami akan ditanya oleh Allah bagaimana dia didik keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Begitulah pemimpin. Ya, jadi YB, jadi MB, jadi Perdana Menteri, jadi Presiden, makin besar jawatan, makin susah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda jawatan ni benda yang kita nak rebut-rebut, tetapi benda amanah yang terpaksa dipikul. Maka Islam ajar kepada kita bab kepimpinan ini benda yang amat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, menjadi rasul, membimbing umat ini berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian berdakwah di Al-Madinatul Munawwarah selama 10 tahun. Duduk dekat sana
memerintah dan menegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan seluruh isi kandungan Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Seluruh, tanpa Nabi SAW memilih-milih bahagian-bahagian tertentu di dalam Al-Quran, bahagian yang lain tak payah buat. Nabi tak ajar begitu. Dalam Al-Quran kata apa dia? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Adakah kamu beriman dengan separuh Al-Quran dan kamu kufur dengan separuh yang lain? Pasal ada orang kita ni bab sembahyang, oh sembahyang, mesti sembahyang. Puasa, puasa, kau jangan main puasa. Haji, memang pergi haji. Umrah, tiap-tiap tahun pergi, kan? Nikah kahwin, 4 nikah contoh. Berzakat, bayar. Tiba-tiba bab pemerintahan, yang tu tak boleh lah dia kata. Itu tak boleh campur dia kata. Itu zaman dulu sesuai lah, zaman sekarang tak sesuai. Bila cakap macam tu, engkau menisbahkan kejahilan kepada Allah, maka hukumnya terkeluar daripada Islam, tuan-tuan. Terkeluar daripada Islam. Sebab tu Islam sempurna. Allah kata pada dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fi silmi, di dalam Islam ini, kafatan, secara keseluruhannya. Ambil belaka Islam ni secara keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan sekali-kali kau mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu kepada kamu musuh yang amat nyata. Maka Islam ni sempurna. Tuan-tuan bayang kalau Islam ni ajar kita adab. Adab nak tidur, benda kecil, alah apa benda lah sangat tidur tu, tidur je lah. Islam ajar sunat tidur, ya, dengan rusuk belah kanan, menghadap kiblat, baca doa tidur. Macam mana doa tidur, tuan-tuan? Ingat? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'ahu faghfirli dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'as ibadak Allahumma inni a'udzubika min kulli syarrin dabatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratikal mustaqim. Sunat baca. Sunat mengucap sebelum tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Manalah tahu kod-kod malam tu kau KO, kan? Matilah malam tu, kurang-kurang kita dah mengucap dah, tuan-tuan. Jadi Islam ajar nak tidur, apalah sangat tidur benda tak ada benda, tuan-tuan, tapi Islam ajar. Lepas tu bangkit tidur, Islam ajar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Islam ajar, kan? Masuk jamban, Islam ajar. Apalah sangat masuk jamban, kau masuk kau berak ajalah, kan? Tak, Nabi ajar. Nabi kata masuk kaki kiri, baca doa. Tuan-tuan ingat doa masuk jamban macam mana? Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Doa jamban, belajar aku lupa tak? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta dipelihara daripada setan jantan, setan betina. Jangan kau baca tengah berak tu, baca sebelum masuk. Islam ajar berak, kan? Dah berak, kencing. Kencing Islam ajar pula. Kencing tu biar dibetulkan. Mana air kencing tu biar keluar habis. Orang panggil kencing tu biar berdehip, biar habis. Alah, apalah sangat kencing tu, kau jangan. Nabi kata kebanyakan manusia diazab dengan benda yang kecil. Benda tu kecil je, tapi masuk kubur diazab. Kana la yastanzihu minal bauli. Ada orang diazab dalam kubur dengan sebab dia tak jaga betul kencing dia. Dia kencing-kencing, dia basuh kodan, lepas tu dia sembahyang. Masa dia sembahyang tu air kencing keluar, masuk neraka, kena seksa. Syekh, jangan main-main. Benda kecil, tapi Islam ajar. Keluar jamban, Islam ajar doa, ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Islam ajar keluar jamban. Kita berkahwin, nak projek dengan bini, Islam ajar doa projek. Ingat tuan-tuan doa projek macam mana? Lupa dah? Tak dan baca ustaz, belasah je lah. Kan? Mana sempat nak baca? Allahumma jannibna syaitan, kan? Jauhkan kami daripada syaitan apa yang kau rezekikan kepada kami. Dia ajar. Kalau tuan-tuan fikir, benda kecil Islam ajar.
Tiba-tiba bab kenegaraan, bab politik Islam tak ajar. Logik ke? Mana logik? Maka Islam ajar daripada A sampai Z. Bab pemerintahan, bab pilihan raya, bab berpolitik Islam ajar. Maka wajib kita buat kerja ni ikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi negara kita ni, negara demokrasi. Kita ni demokrasi, tuan-tuan. Maknanya nak berkuasa kena masuk pilihan raya. Ada orang cakap pilihan raya ni benda bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Memang betul, zaman Nabi tak ada. Habis tu tak payah masuk. Tak payah masuk. Kita berzikir je dekat surau, nanti Allah bagi kemenangan. Siapa ajar buat macam tu? Islam tak ajar kau kena masuk. Ya, takkan boleh dengan sebab kau berzikir aja Islam menang. Tak boleh. Kau kena buat kerja. Sebab Nabi berusaha, para sahabat berusaha. Para alim ulama kata, tuan-tuan, ya, kalaulah tak kerana berkat kerajinan, kesabaran para sahabat berjuang keluar daripada Mekah, keluar daripada Madinah, berjuang berjihad, kalau tak kerana dia orang buat kerja tu, Islam takkan sampai dekat kita, tuan-tuan. Kalau para sahabat ni duk jaga, orang panggil apa, fadail amal, kelebihan-kelebihan amalan. Tuan-tuan, kita sedia maklum, sembahyang dekat Mekah berapa pahala dia? Berapa Zuhair kau balik Mekah? 100,000 pahala bangun. Satu apa ni? Satu waktu sembahyang 100,000 pahala bang. Asar 100,000, Maghrib 100,000, Subuh 100,000, Isyak 100,000. Besar bapak pahala, kau tahu kan? Dekat Madinah pun beribu-ribu pahalanya. Itu semua benda-benda pahala besar. Tapi sahabat tinggalkan Mekah, tinggalkan Madinah, berjuang berjihad untuk membuka negara-negara supaya lebih ramai orang masuk Islam. Jadi kita kena ingat benda tu. Kita kadang ni tak faham. Dia duduk kat surau, kat masjid, tak apa, aku tak campurlah politik ni kotor. Tak betul. Dah tahu kotor, kau kena bersihkan lah. Kita kena bersihkan. Jadi tuan-tuan, tadi Allah Ta'ala, negara kita ni sistemnya demokrasi. Demokrasi ni ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kekurangannya, bila mana semua diberikan hak untuk mengundi. Yang baik, yang tak baik boleh mengundi belaka. Berbeza dengan sistem yang Islam ajar, syura. Syura ni, tuan-tuan, untuk melantik ketua negara yang memilih. Untuk melantik orang ni, yang tukang pilih ni, di kalangan alim ulama belaka, orang yang takutkan Allah Ta'ala. Itu sistem Islam. Tapi dekat negara kita tak boleh tengok macam tu. Pasal kita masyarakat macam-macam perangai ada. Kita ada sistem demokrasi, kita ada sistem mengundi ni. Jadi kalau tak kena gaya, contoh mudah lah, ya, saya contoh mudah. Kita buat contoh kecil aja. Dalam kampung nak buat undi lantik JKK kampung. Contohlah, ya, dalam kampung ni semuanya mat rempit belaka. Confirm mat rempit akan pilih ketua kampung pun mat rempit juga. Itu demokrasi tu bahaya kat situ lah. Kan? Yang kita yang baik-baik macam tuan-tuan ahlul masjid wa ahlus surau ni berapa kerat sangat, RTM kan, rehat tunggu mati orang kata, tak boleh menang, confirm tak menangnya pasal ramai mak rempit. Kan? Tadi masa nak masuk dekat dalam lorong ni kan, ada banyak budak muda lepak. Orang sembahyang maghrib tak sembahyang, ni kesian kan, buat apalah. Padahal maghrib waktu dia singkat, tuan-tuan. Maghrib waktu dia singkat, boleh habis sekejap aja. Lepak, isap rokok, menganga dekat parit tu. Allah, kesian. Dia kata macam mana kan? Jadi tuan-tuan, jadi mak rempit ni dia mangkah lah. Dapatlah, menanglah majoriti suara mak rempit. Mak rempit lah jadi ketua kan? Ataupun dalam kampung tu nak lantik ketua kampung, tapi penduduk kampung semua pondan belaka. Pondan belaka, au macam tu. Memang confirm pondan-pondan ni akan lantik ketua di kalangan pondan juga. Assalamualaikum. Macam tu kan. Pondan belaka. Itu bahaya demokrasi ni. Jadi kita ni, tuan-tuan, itu peluang yang ada. Kita nak selamatkan benda ni macam mana? Nak jadikan demokrasi tu ada kebaikannya,
Caranya kita mengajar, kita didik masyarakat. Gunakan peluang kamu untuk memilih pemimpin, tapi mesti memilih pemimpin yang takutkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak rasuah, yang amanah, yang bukan kaki maksiat dan sebagainya. Maka demokrasi ni kalau kena gaya, kena cara, kita dakwah orang, kita ajar masyarakat, insya-Allah boleh jadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti benda ni ramai orang sedar, nak arah kepada kebaikan, sebab fitrah manusia nak kepada kebaikan. Jadi tuan-tuan, dalam kita sibuk berpilihan raya ni, timbul isu berkenaan hukum bekerjasama dengan non-Muslim. Non-Muslim orang putih cakap, kan? Orang Melayu panggil bukan Islam. Orang Arab kata ka'alib para, bukan kapar. Kapar dekat Meru, kapir. Gitu. Apa hukum bekerjasama dengan orang kafir ni tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Islam ajar. Bacalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan jumpa cerita-cerita, fakta-fakta ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, negara kita ni ada macam-macam parti yang bertanding, dan parti-parti ini dia ada buat kerjasama dengan non-Muslim. Kita sedia maklum benda ni. Tanpa saya sebutkan nama, tuan-tuan faham-faham sendiri je lah. Kalau tak faham, buat faham pun kira okey juga. Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Macam tak pun nak faham macam kan. Jadi di antara parti-parti yang bertanding ini, tuan-tuan boleh lihat dua-dua parti ini ada bekerjasama dengan non-Muslim. Jadi kita nak tahu boleh ke tak boleh, kena tanya, engkau ni bekerjasama dengan non-Muslim ni, apa hujah engkau? Apa dalil engkau? Mana yang kau ambil? Nabi pernah buat tak? Boleh ke dalam Islam? Apa jawapan? Tanya. Ada tak jawapannya? Tanya dekat sebelah mana-mana lah tuan-tuan berasa nak tanya. Wallahu alam, saya tak tahu apa jawapannya. Tapi bagi kita yang berjuang Islam ni, kita ada jawapannya. Kita ada jawapannya. Saya bawa pada tuan-tuan kitab sirah yang paling senang difahami, paling basic dalam pengajian sirah Nabi, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini bernama Nurul Yaqin, tapi yang ni bahasa Arab lah, ya. Kalau tuan-tuan nak level tinggi sikit, tuan-tuan buka sirah bernama Ar-Rakhiqul Makhtum, ya. Nak level lagi tinggi, Itmamul Wafa. Nak level lagi tinggi, macam-macam lagi lah kan. Okey tuan-tuan, contoh yang Nabi pernah buat di zaman Nabi SAW, kerjasama dengan non-Muslim. Tuan-tuan dengar elok benda ni, sebab ramai orang tak faham. Jadi tanggungjawab kita yang mengaji agama, yang belajar ni, beri faham kepada masyarakat. Tuan-tuan yang dengar, sampaikan kepada kawan-kawan. Sebab macam saya katakan tadi, saya katakan setiap apa yang kita buat akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangkit pada tidur ni tuan-tuan, bangkit tidur ada dosa, ada pahala tahu. Ada halal, ada haram. Semua gerak kerja kita dosa pahala, dosa pahala. Ada benda macam tu. Nak memerintah, nak berpolitik, nak memangkah, ada dosa, ada pahala. Okey tuan-tuan. Di zaman Nabi SAW di Mekah, peristiwa ini berlaku sebelum Nabi menjadi Rasul SAW. Masa tu Nabi berumur lebih kurang 35 tahun. Ada seorang peniaga datang daripada luar Mekah, berniaga di dalam Mekah. Niaga. Lalu ada puak-puak Mekah Quraisy ni, dia ambil barang hamba Allah ni dan dia tak bayar harga barang tu. Macam-macam lah dia ambil, gandum lah, kain lah, tak apa-apa semua dia ambil, tapi tak dibayar. Lalu lelaki ni mengadu kepada pembesar-pembesar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tolonglah aku dizalimi, barang aku diambil tapi tak ada pun dibayar. Tak dibayar, dia ambil barang aku tapi tak dibayar, tolonglah aku dizalimi. Apa respon orang Mekah? Yang geng-geng perampas ni kata apa? Engkau orang luar, kita orang Mekah, mana nak sama? Orang luar, orang Mekah tak sama. Ini Wan Quraisy, kau jangan main-main.
Sebab orang Arab ni dia ada asabiah yang amat kuat. Asabiah ni makna apa tuan-tuan? Perkauman yang melampau-lampau. Kau orang luar, kau tak ada kena-mengena dengan orang dalam kat sini. Kita takkan support kau, lantak kau lah. Lelaki ni minta tolong pergi jumpa seorang demi seorang, takdir Allah Ta'ala. Di kalangan ramai-ramai orang kafir dekat Mekah ni, ada seorang kafir yang bernama Abdullah bin Jud'an. Nama dia Abdullah, tapi dia kafir tuan-tuan. Itu nak khabarnya orang dulu ni dah lama dah guna kalimah Allah. Kita duk bergaduh, boring betul aku. Letih lah nak layan bab kalimah Allah ni tuan-tuan, buang karen aja. Abdullah bin Jud'an, dia kata tak boleh. Sesiapa sahaja yang masuk dekat Mekah, ini tanah haram, dia ada kehormatannya, jangan kamu zalimi. Tak kira orang Mekah ke orang luar Mekah, jangan kamu zalimi dia. Lalu Abdullah bin Jud'an panggil orang-orang kafir yang bersetuju dengan pendapat dia. Semua berkumpul dekat rumah dia. Lalu diorang buat perjanjian. Dia panggil Hilful Fudul, perjanjian Al-Fudul, dengan maksud sesiapa sahaja yang dizalimi di Mekah, mesti wajib kita bantu mereka. Kita hendaklah menentang kezaliman tersebut dan menegakkan keadilan. Nabi SAW kata, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma ahabba ilayya min humurin na'ami. Sesungguhnya aku telah hadir di rumah Abdullah bin Jud'an dan aku melihat satu perjanjian yang amat aku suka lebih daripada unta merah. Unta merah ni maknanya kenderaan yang paling mewah zaman tu. Aku lebih suka melihat perjanjian tersebut daripada diberikan kepada aku hadiah seekor unta merah. Nabi kata apa? Wallahi lau du'itu bihi ilal islami la ajabtu. Macam saya katakan tadi, ketika Nabi SAW hadir dalam perjanjian tersebut, Nabi masih belum menjadi Rasul, baru umur 35 tahun. Nabi jadi Nabi berapa umur dia? 40 tahun kan? Lepas pada Nabi menjadi Rasul, Nabi ulang balik. Nabi kata apa? Lau du'itu bihi fil islami la ajabtu. Kalau aku diajak sekali lagi untuk membuat perjanjian menegakkan keadilan bersama-sama dengan orang-orang kafir itu, la ajabtu, aku akan bersama dengan mereka. Maksudnya tuan-tuan, boleh, harus bekerjasama dengan non-Muslim dengan syarat untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Ini hujah yang pertama yang Nabi SAW sebut dan menjadi satu dalil dalam mana-mana gerakan Islam yang nak bekerjasama dengan non-Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sedia maklum, Nabi masa berdakwah dekat Mekah ni, orang yang paling banyak support Nabi, Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Pakcik Nabi SAW. Abu Talib ni Islam ke kafir tuan-tuan? Kafir. Ya. Kafirun wa mata ala syirkin, mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Talib tak pernah putus asa support Nabi. Siang malam pagi petang support protection Nabi SAW. Ini menunjukkan kalau tak boleh meminta tolong dengan non-Muslim, Nabi cakap awal-awal dekat pakcik dia Abu Talib, wahai Abu Talib, kau bukan Islam, aku takkan minta tolong dengan kau, dan kau tak payah tolong aku, kau najis mughallazah. Contoh tuan-tuan, Nabi tak kata macam tu. Nabi menerima. Sebab apa? Sebab kerjasama itu menguntungkan Islam. Peristiwa yang ketiga, apabila Rasulullah SAW mengarahkan kepada para sahabat supaya berhijrah ke Ethiopia, ke Habsyah, Nabi kata apa? Di sana ada seorang raja yang adil. Padahal raja Ethiopia masa tu Kristian. Bernama apa raja tu? Najasyi. Raja Najasyi tu Kristian masa tu. Tapi Nabi kata pergilah, minta perlindungan dengan dia. Sahabat pergi pindah ke Ethiopia, minta perlindungan dengan seorang raja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menunjukkan boleh, dengan syarat ada keuntungan untuk Islam dan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Apabila para sahabat sampai dekat Ethiopia, berlakulah berbagai-bagai peristiwa, dan Raja Najasyi ini berdialog dengan para sahabat, dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Raja Najasyi ini masuk Islam pada penghujung tahun 8 Hijriah dan meninggal pada tahun 9 Hijriah. Akhir masuk Islam. Tuan-tuan, satu benda kita kena ingat. Kita buat kerjasama dengan non-Muslim dengan harapan supaya dia masuk Islam. Betul ke tak betul, tuan-tuan? Macam tak berani nak jawab cikgu ni. Betul ke tak betul? Macam itulah, biarlah berani-berani sikit. Jangan takut. Allah yang berkuasa atas kita. Manusia langsung tidak ada kuasa atas kita, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Dekat mana saja saya pergi, saya pegang Allah sahaja. Manusia ni tak ada benda di sisi kita. Tak ada benda. Manusia ni alat sahaja. Tuan-tuan, Raja Najasyi ni akhir masuk Islam pada tahun yang saya sebutkan tadi, 8 Hijriah, dan mati pada tahun 9 Hijriah. Ada ulama kata lebih awal lagi dia masuk Islam, dia sembunyikan keislamannya. Dan kita bila buat kerja sama dengan non-Muslim, tujuan kita apa? Untuk kita tarik dia kepada Islam. Betul ke tak betul? Betul kan? Berbeza dengan kumpulan yang satu lagi. Adakah mereka buat kerjasama dengan non-Muslim atas tujuan supaya mereka masuk Islam? Nak tahu senang. Tengok macam mana cara mereka berhadapan dengan Islam. Bagaimana cara mereka support Islam. Kita boleh tengok benda tu. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat, kita berusaha supaya mereka tertarik kepada Islam dan mereka masuk Islam. Contoh macam tadi, masa penamaan calon, saya diamanahkan untuk lead bacaan doa, selawat dan sebagainya di Shah Alam tadi. Saya kata, tuan-tuan, kita duduk kat penamaan calon ni jangan buang masa, jangan sia-sia. Kita mesti penuhkan dengan zikrullah. Jadi tuan-tuan ikut, kita baca kul huwallahu ahad. Saya pun bacalah bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Aku perhati ada seorang Cina depan aku. Cina apek kau tu, pegang bendera. Dia ikut. Aku tak tahulah dia betul baca ke tidak kan. Tapi dia ikut. Bunyi mulut tu, wow selamat lam yali malam malam. Kan? Bagaimana? Kenapa dia ikut, tuan-tuan? Saya pun tak tahu. Kerja Allah Ta'ala berlaku. Bila kita kata, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemenangan kepada Islam. Saya cakap kemenangan kepada Islam. Cina dia angkat tangan doa. India, Amerika cara ke dia, India pun ada angkat tangan juga. Itu ada nanda baik punya tu. Angkat tangan. Kan? Kita dakwah mereka. Kita nak supaya mereka jadi Islam macam kita. Bangsa tidak memuliakan manusia. Saya Melayu, saya langsung tak bangga saya Melayu. Serius saya cakap, saya tak bangga saya Melayu, tuan-tuan. Ada apa nilai bangsa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Langsung tak ada nilai di sisi Allah Taala. Habis tu bangsa ni untuk apa? Allah cipta Cina, India. Ke Cina tu orang lain cipta? Tak. Allah cipta. Kerja kita ajak mereka kepada Islam. Itu kerja kita. Masalah mereka nak menerima ataupun tidak, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita berbilang-bilang kaum ini bukan untuk berbangga, tuan-tuan. Untuk bukan kita kata hidup Melayu, hidup Melayu saja. Tak. Allah kata apa dalam Al-Quran? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa ja'alnakum syu'uban, aku jadikan kamu berpuak-puak, wa qabaila, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Ni Melayu, oh ni Melayu, ni Jawa, West Mangan, West Ngompol, West Ngencret, oh Jawa ni. Yang ni Banjar, kena holak ikam kadedak ni dah tu Banjar contoh kan. Minangkabau tak dapat dia nak nolong oh ni Minangkabau, ni Lahabau contoh, tuan-tuan. Yang ni Cina, ni India. Apa tujuan Allah buat kaum-kaum manusia yang berbilang-bilang ni? Tujuannya satu je, li ta'arafu, untuk kau saling kenal mengenali. Itu je. Bukan untuk saling kau action berbangga, aku Melayu, aku Jawa, aku Banjar. Tak. Tuan-tuan, entah orang Myanmar yang beriman lebih bagus daripada Melayu yang tak beriman. Betul ke tak betul? Ini bangsa untuk kau kenal sahaja. Dan siapa yang paling mulia? Allah ajar dekat kita. Siapa yang melawan arahan Allah, tak betul lah dia. Maka Allah kata, inna akramakum
indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu atqakum, yang paling bertakwa. Allah sebut yang paling bertakwa, makna orang Islam mukmin yang betul-betul takutkan Allah, dia yang paling mulia tanpa kira bangsa. Hatta kalau orang tu Arab sekalipun. Tapi kalau Arab itu tolak Islam, dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal tu kau jangan main-main. Arab kan? Kalau baca Quran sedap pada kita, kita Jawa. Baca Quran syiratal laji nangam-ngam tangalangim. Contohlah kan, bukan Jawa sini, Jawa-Jawa belah South Africa tuan-tuan. Abu Jahal kalau baca Quran sedap pada kita. Keturunan Quraisy, duduk dekat Mekah, hari-hari tengok Kaabah, tapi dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dengan sebab dia Arab dia mulia? Tak. Bahkan dia kufur, mati masuk neraka tuan-tuan. Padahal dia bangsa Arab. Ini nak sebut bangsa tidak memuliakan manusia, yang memuliakan manusia ialah Islam. Lalu tuan-tuan, para sahabat Nabi berhijrah ke Ethiopia dan akhirnya mendapat suaka politik daripada Raja Najasyi, seorang raja yang Kristian yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan supaya mereka-mereka yang bekerjasama dengan parti Islam ni tuan-tuan, di kalangan non-Muslim, supaya Allah buka pintu hati mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Amin lah, kuat sikit. Amin pun tak confident, sabar je lah korang ni. Tuan-tuan semua, seterusnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat berhijrah ke Ethiopia, antara para sahabat yang nak berhijrah ialah Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ni, dia pun siapkan barang dia, keluar daripada Mekah. Sampai dekat luar Mekah ada satu kampung bernama Barkul Ghimad. Sampai dekat Barkul Ghimad, dia bertemu dengan seorang kafir bernama Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah nama dia. Senang nak ingat je, idgham ma'al gunnah. Tu tuan-tuan. Ibnu Duhunnah ditanya dekat Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ila aina anta zahibun?" Wahai Abu Bakar, kau nak ke mana? Sayyidina Abu Bakar kata, "Ana zahibun ila Habasyah." Aku akan keluar pergi ke Ethiopia. Ibnu Duhunnah tanya, "Kenapa?" "Orang Mekah tak suka dekat aku sebab aku ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Ibnu Duhunnah yang kafir ini? "Inna rajula misluka la yukhraj." Wahai Abu Bakar, orang macam kau yang baik ni tak boleh keluar. Kau kena duduk dalam Mekah. Ikut aku. Tak apa. Kalau ada orang Mekah nak kacau kau, aku protect kau. Ikut aku. Ibnu Duhunnah pun ajak Abu Bakar balik semula ke Mekah. Tuan-tuan tengok, Abu Bakar Islam, Ibnu Duhunnah kafir. Kalau ikut tak boleh, Abu Bakar kata apa? Tak boleh, kau kafir, aku tak nak dengar cakap kau. Tak, Abu Bakar masuk semula ke Mekah tuan-tuan. Bila masuk dekat Mekah ni, kita sedia maklum, kita kalau pergi Mekah, kita disunatkan buat tawaf kudum, tawaf selamat datang. Di Masjidil Haram dia tidak ada sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram ialah tawaf. Tahiyatul masjid di semua masjid, hatta Masjid Nabawi, apatah lagi Masjid Batang Juntai Setiajaya ni, kita punya tahiyatul masjid sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi bila kau masuk Mekah, tahiyatul masjid ialah tawaf. Tapi orang Mekah, orang kafir Mekah dah keluarkan notis, tak dibenarkan orang Islam tawaf. Kalau ada orang Islam tawaf, kita tangkap, kita belasah dia. Ibnu Duhunnah masuk ke Mekah, dia kata dekat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sila tawaf." Abu Bakar tawaf. Bila Abu Bakar tawaf, orang kafir kecoh, Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi and the gang. Apa sal pula ni? Siapa bagi permit dekat kau tawaf ni? Kau ikut Muhammad, jangan tawaf, tak boleh. Tiba-tiba Ibnu Duhunnah kata apa? Abu Bakar di bawah penjagaan aku. Terperanjat orang kafir. Kau ni apa sal lagi? Pasal pula kau support Abu Bakar, dah tukar color apa kau ni? Dia kata macam tu. Aku tak tukar color, dia kata. Aku maintain kafir lagi. Habis tu apa cerita? Aku protect Abu Bakar,
Pasal Abu Bakar jiran aku. Dia kata macam tu. Dia bersimpati dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang kafir kata okey. Sebab diorang pun respect dekat Ibnu Dugunah. Ibnu Dugunah ni dia ada jawatan besar tuan-tuan. Dia businessman. Datuk lagi tu, Datuk Seri Ibnu Dugunah nama dia. Bila Abu Bakar siap tawaf, Ibnu Dugunah kata, wahai Abu Bakar, baliklah ke rumah engkau, beribadat macam biasa, baca Quran macam biasa. Padahal dia tahu Abu Bakar agama Islam. Dia kafir, tapi dia simpati dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar balik rumah, sembayang. Abu Bakar ni tuan-tuan, kalau dia sembayang, kalau dia baca Quran, dia mudah menangis. Bila dia menangis, suara tangisan itu sampai keluar di luar rumah. Orang lalu, budak-budak lalu, kaum wanita lalu, dengar, siapa nangis ni? Di rumah siapa? Rumah Haji Bakar. Haji Bakar, kenapa dia nangis tu? Tak tahulah, kesian ke dia kan. Dengar-dengar pasal dia ikut Muhammad tau. Ya, apalah sangat, apa salah dia orang kan baik kan. Jadi benda tu mendatangkan rasa simpati, menyebabkan ada orang yang terbuka hati nak masuk Islam tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dengan sebab Abu Bakar bekerjasama dengan Ibnu Dugunah. Dan hari ni kalau tuan-tuan ikut perkembangan politik, bila kita tengok dekat Facebook, internet, bagaimana kaum Cina punya hormat kepada parti Islam. Betul lah nak kata, dia orang hormat. Dia kata sampai macam ni, ada seorang Cina yang kata, saya dulu masa sekolah kebangsaan, saya cukup takut dengan Islam. Orang kata Islam ganas, teroris, tangkap orang, bunuh, macam-macam. Tetapi ini hari sudah tak ada perasaan macam tu. Ini kalilah. Dia kata tuan-tuan. Kata apa? Ini semua kerja Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala. Kita ni kalau kita betul-betul nak jaga agama tuan-tuan, kita akan rasa seronok bila ada non-Muslim di kalangan Cina, di kalangan India, di kalangan Kristian yang mula nak kepada Islam. Sepatut macam tu. Tapi yang malang, yang pelik dan ajaibnya, ada di kalangan orang Melayu yang beragama Islam tak suka tengok Cina-Cina nak berubah. Itu aku tak faham tu. Orang Jawa panggil, kalau kau tak suka Cina, India masuk Islam, ini orang Jawa panggil goblok gede tu tak kan. Orang Banjar kata bungol, telur tambok, macam tu. Payah sangat nak faham. Sepatut kau seronok sebab orang ramai nak kepada Islam. Tapi tak, ada pesen manusia macam tu. Lalu akhirnya tuan-tuan, dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq menerima kerjasama daripada Ibnu Dugunah, ramai orang simpati kepada Islam. Ini menunjukkan boleh bekerjasama dengan non-Muslim dengan syarat menguntungkan Islam. Seterusnya, ketika Nabi SAW diboikot selama 3 tahun. Kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi dan para sahabat pernah diboikot selama 3 tahun. Tak ada makanan. Mereka hanya makan daun pokok, makan kulit pokok, sehingga para sahabat bila buang air besar, keluar macam tahi kambing, bulat-bulat, macam coklat kendos, kau tahu. Macam itulah, bulat-bulat. Tak macam yang kita punya tu dia kau macam batang balak, kau tu merebang baik punya. Pasal kita membujur lalu melintang patah, semuanya kita belasah tuan-tuan. Sahabat ni dek kena makan daun, makan kulit pokok, sampai najis tu keluar macam tahi kambing sebiji selama 3 tahun. Orang kafir buat boikot Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan semua pengikut dia. Ramai orang kebulu, lembik sahabat. Takdir Allah, di Mekah ada 5 orang pembesar kafir Quraisy yang tak senang duduk. Dia kata apa? Sampai bila kita nak buat macam ni? Dia pun manusia juga, Muhammad tu. Takkan kita boleh makan, dia tak boleh makan, apa cerita? Dia tu orang ke Ultraman apa Muhammad tu? Dia orang juga, dia ada keluarga, dia ada anak, dia nak hidup. Kawan-kawan dia pun macam tu juga. Lalu 5 orang kafir Quraisy ni, antaranya Abul Bukhturi, Zam'ah bin Al-Aswad dan 3 orang yang lain, mereka ni berpakat sama-sama dia, bincang, tak boleh. Kita kena hapuskan boikot ini di hadapan orang-orang Mekah. Kita lawan mereka. Lawan kafir sama kafir tuan-tuan. Akhirnya Abul Bukhturi ni buat pengumuman, bermula pada hari ini kita akan putuskan, kita akan batalkan boikot kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini nak sebut ada di antara golongan-golongan kafir ini yang bersimpati dengan perjuangan Islam. Ada macam tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam
menerima tawaran Abul Bukhturi dan boleh hidup macam biasa, makan dan sebagainya. Sehingga Nabi sebut dalam hadis ketika berlaku peperangan Badar, Nabi kata, bila berperang nanti, kalau kamu nampak Abul Bukhturi, jangan bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia pernah tolong kita masa dekat Mekah dulu. Ini nak sebut tuan-tuan, boleh kita menerima kerjasama dengan non-Muslim dengan syarat memberikan keuntungan kepada Islam. Antara kisah yang lagi berlaku di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW berdakwah di Badar Taif, berlaku Nabi berdakwah selama seminggu dengan anak angkat dia, Sayyiduna Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya Nabi dibaling dengan batu SAW. Habis berdakwah daripada Taif, Nabi nak masuk ke Mekah, tapi orang Mekah tak bagi. Engkau Muhammad, kau dah keluar, kau jangan nak masuk, kau jangan nak menyusahkan kita orang. Kau ada kempen dekat Taif, orang Taif tak terima kau jangan mengada-ngada nak masuk ke Mekah. Tapi Nabi kena balik, Nabi ada keluarga dekat Mekah, nak masuk macam mana? Lalu Nabi hantar wakil untuk meminta pertolongan dengan seorang kafir Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi. Nama dia Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi dengar apa dia? Muhammad nak masuk ke Mekah. Kenapa? Orang Mekah tak bagi. Tak apa, aku akan izinkan dia masuk Mekah. Padahal Mut'im bin Adi ni kaf alif para. Jadi tuan-tuan, untuk menunjukkan bersungguhnya dia nak support Nabi, Mut'im bin Adi panggil belaka anak beranak dia, kumpul dan keluar beramai-ramai dengan senjata. Keluar dengan senjata, pakai baju besi, pakai topi besi, bawa tombak, bawa parang, keluar sambut Nabi daripada Mekah kat luar tu. Sambut, masuk wahai Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab giling kepala ni, apa salah pula dah. Diorang tak berani dengan Mut'im ni. Pasal apa? Mut'im ni ayah dia 3 lain Mekah. Kau jangan main-main. Kau lawan lah kalau kau berani. Ni ayah dia ni, kan? Jadi dia pun pening kepala. Padahal kafir belaka. Tapi nak sebut tuan-tuan, ada di kalangan orang-orang kafir ini yang bersimpati dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, orang kafir ni pun ciptaan Allah juga, dan Allah sahajalah yang boleh mengubah hati mereka, tuan-tuan. Lalu Nabi SAW boleh masuk ke Mekah dalam keadaan selamat dengan sebab apa? Menerima kerjasama dengan Mut'im bin Adi. Ini dalam sejarah menceritakan. Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Faham, alhamdulillah. Seterusnya, bila Nabi SAW nak pindah ke Madinatul Munawwarah, tuan-tuan tahu, orang Mekah bila sampai tahap diorang dah menyampah ke Nabi, sampai diorang bermesyuarat tergempar. JKK Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Labu-Labi and the gang bermeeting dalam satu hari tu. Kita akan meeting tergempar nak buat apa dekat Muhammad. Allah sebut dalam Al-Quran, wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana orang kafir bermesyuarat, merancang untuk menahan kau atau menghalau kau keluar daripada Mekah atau membunuh kau wahai Muhammad. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merancang dan Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik perancang. Akhir dikeluarkan keputusan muktamad, wajib tangkap Muhammad sama ada hidup ataupun mati. Siapa yang berjaya menangkap Muhammad akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Masyur. Tu 100 ekor unta bang, oi, bukan ekor, unta sekali bang. Kau ingat unta seekor murah apa? Ya. Tuan-tuan pernah tengok kereta Bentley tak? Kan? Lebih kurang macam itulah harga unta. Kan? 100 ekor unta, mana orang tak terliur? Semua korporat-korporat Mekah dah nak sponsor belaka. Genting, Sport Toto, Anchor, apa lagi, Kasberg, semua bagi belaka. Yang penting tangkap, bunuh Muhammad. 100 ekor unta. Tuan-tuan, benda sensitif tau. Nabi nak berhijrah ke Madinah. Masalahnya, jalan nak ke Madinah ni ada 2 jalan. Satu jalan highway, tapi tak ada tol lah masa tu.
InsyaAllah kita menang, kita hapuskan tol, insyaAllah. Amin. Cukuplah Selangor dikenal sebagai Darul Tul. Ada dua jalan. Satu jalan daripada Mekah ke Madinah, tapi jalan ni orang biasa lalu tau. Jadi berisiko tinggi. Kalau Nabi lalu, mungkin ada orang follow, ada SB, ada macam-macam lagi. Ada lagi satu jalan, ikut tepi pantai, jauh. Jalan ni jarang-jarang orang tahu, tak ramai orang tahu. Ditakdirkan Allah, ada seorang kafir di Mekah bernama Abdullah bin Uraiqid. Nama dia apa? Abdullah bin Uraiqid. Dia tahu jalan rahsia ni. Nabi kata, wahai Abdullah, boleh tak engkau menjadi penunjuk jalan untuk kau tunjukkan aku jalan ke Madinah? Boleh ya Rasulullah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir segi logik, ini nak hijrah tau. Benda kerahsiaan, benda amat sensitif. Silap-silap gaya dia boleh berpaling tadah, dia boleh serah Nabi kat orang kafir, dia dapat 100 ekor unta. Tapi takdir Allah Ta'ala menjadikan peristiwa ini supaya apa? Supaya menjadi dalil pada hari ini boleh bekerjasama dengan non-Muslim untuk memenangkan Islam, tuan-tuan. Takbir Allah. Boleh takbir kat sini? Boleh. Cakap lawa-lawa senang. Lain macam je aku tengok. Saja nak bakar, tuan-tuan. Dia pilihan raya ni biar otak tu berkembang sikit. Jangan malu-malu je. Aku tak boleh, tuan-tuan. Kalau malu-malu aku boring. Tuan-tuan, benda sensitif, kerahsiaan yang amat penuh. Tuan-tuan, kalau ikut logik, kenapa Nabi minta tolong dengan orang kafir ni kan? Paling tidak Nabi doa lah, ya Allah, aku nak hijrah ke Madinah ni, aku tak tahu ke mana nak pergi, jalan tak ada orang boleh tunjuk. Ya Allah, kau turunkan Jibril bagi tunjuk. Boleh Nabi doa, minta Jibril turun. Kenapa Nabi tak kata macam tu? Allah nak jadikan sebagai sebab peristiwa yang berlaku ini menjadi dalil pada hari ini boleh bekerjasama dengan non-Muslim. Ini hebatnya sirah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta tolong kepada Abdullah bin Uraiqid yang tidak Islam ini menjadi penunjuk jalan, sehingga Nabi berjaya berjalan berhijrah sampai ke Madinah dan tertegaknya negara Islam di Madinah. Sebab tu tidak mustahil, tuan-tuan, kerjasama yang kita buat dengan non-Muslim, kita ikhlaskan Allah, kita nak supaya mereka mendapat petunjuk, seterusnya mengizinkan Malaysia ini tertegak sebagai sebuah negara Islam yang sempurna, insya-Allah. Amin. Amin. Tidak mustahil. Tengok tuan-tuan, ini sirah menunjukkan akhirnya Nabi SAW selamat berhijrah sampai ke Madinah dan tertegaknya Ad-Daulatul Islamiyatul Ula, negara Islam yang pertama, dengan sebab Nabi bekerjasama dengan non-Muslim. Ini sejarah, tuan-tuan. Penting kita faham sejarah. Tapi semua yang kita ceritakan ini dengan syarat memberikan keuntungan kepada Islam. Nabi sampai ke Madinah. Di Madinah, majoriti penduduk Yahudi belaka. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi ramai, majoriti. Nabi masuk dekat Madinah, Nabi satukan umat Islam di atas persaudaraan Al-Muhajirun wal Ansar, dan Nabi panggil wakil-wakil Yahudi duduk semeja. Nabi kata, kita duduk dan kita bekerjasama untuk menjaga kedamaian Al-Madinatul Munawwarah. Kalau tak boleh, tuan-tuan, awal-awal lagi Nabi sampai dekat Madinah, Nabi kata kepada Yahudi sekalian, sila berambus keluar daripada Madinah, kan? Tapi tak, Nabi buat perjanjian dengan mereka dan mereka ikut perjanjian Nabi. Walaupun kita tak nafi, di akhirnya Yahudi ini mengkhianati Rasulullah SAW. Tetapi ada di kalangan Yahudi yang beriman dengan Nabi SAW, antaranya ketua ulama segala Yahudi bernama Husain bin Salam. Husain bin Salam yang bila dia masuk Islam ditukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Walaupun tak ramai Yahudi beriman, ada seorang, ada dua orang, alhamdulillah. Sebab tuan-tuan kena ingat, saya kena ingat, masalah beri petunjuk bukan kerja Nabi, bukan kerja Rasul, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ramai Yahudi masuk Islam. Husain bin Salam, pendeta Yahudi ni, bila dia tahu Nabi SAW masuk ke Madinah, dia jumpa Nabi, dia tengok Nabi, dia kata betul, inilah Rasulullah. Akhir dia beriman dengan Nabi SAW. Seluruh kaum dia tak beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan,
Nabi sebut, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Nabi kata, kalau ada seorang saja yang berubah, seorang sahaja yang berubah, itu lebih bagus daripada diberikan kepada engkau hadiah seekor unta merah. Nak ceritanya macam saya kata tadilah masa penamaan calon, saya perhati Cina tu seorang yang istiqamah. Orang baca Allah, dia pun Allah. Kita kata la ilaha illallah, la ilaha, dia pun zikir juga. Tak faham ke tidak aku tak tahu. Kita pun belasah pula nasyid, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Cina pun ya hanana. Dia faham ke tidak aku pun tak tahu. Dia ikut belaka tuan-tuan. Manalah tahu dengan izin Allah dia masuk Islam. Dia masuk Islam seorang aja. Di kalangan berapa ramai Cina yang hadir pada pagi tadi pun dah bagus sangat, Nabi kata. Sebab yang memberi petunjuk Allah, bukan kita. Kalau Nabi SAW ada kuasa memberi petunjuk, dah lama Abu Lahab beriman dengan Nabi, pasal dia pakcik Nabi. Kalau Nabi ada kuasa memberi petunjuk, dah lama Abu Talib masuk Islam, sebab dia juga pakcik Nabi yang paling rapat. Tetapi Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tak boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang kau sayang, tetapi Allah sahaja memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kalaulah kita dikira berdosa, ni apa ni ustaz? Bekerja sama berapa lama ustaz? Tak ada pun dia orang masuk Islam. Kan kalau dikira berdosa, dah lama yang paling berdosa siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah bertahun tuan-tuan. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh ini berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun berceramah, berkempen kulu kilir. Tapi Quran cerita bagaimana respon kaum dia. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh kata, setiap kali aku bawa mereka kepada Islam, diorang kelubung kepala mereka, mereka tutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, tak nak dengar. Bukan sehari, bukan 2 hari, kita baru berkempen 2-3 hari dah sakit belakang dah tuan-tuan, dah letih. Nabi Nuh 950 tahun. Berapa ramai yang beriman? 80 orang. 80 orang Syekh. Maknanya kalau Nabi Nuh ni masuk pilihan raya, hilang wang deposit tuan-tuan. Nak kabarnya. Tapi nak kabarnya, bab memberi petunjuk bukan kerja Nabi dan Rasul, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah beri kepada kita satu benda. Allah kata, innama anta muzakkir lasta alaihi bimusaitir. Kerja engkau wahai Muhammad memberi peringatan, cakap, ceramah, sampaikan, tapi kau tak boleh menguasai hati manusia. Jadi kita bercakap, saya sampaikan, orang nak terima ke tidak, itu bukan kerja saya, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkempen, kita cakap, orang berubah tak berubah, tu bukan kerja saya, itu kerja Allah Ta'ala. Sebab tu kita takkan ditanya oleh Allah Ta'ala dekat padang mahsyar, kenapa orang tak berubah, kenapa orang tak beriman. Allah takkan tanya soalan tu. Tapi Allah akan tanya, kau buat kerja Islam ke tidak, kau sampaikan Islam ke tidak, kau berusaha ke tidak. Allah akan tanya soalan ni tuan-tuan. Maka kita jawab, ya Allah, aku buat ya Allah. Tapi nak macam mana, kau tak izinkan mereka tak beriman, tak terima Islam, nak kata macam mana? Sebab tu satu benda yang perlu ada dalam kita ni, bila kita duduk dalam perjuangan Islam, kita mesti ada akhlak yang amat tinggi, kesabaran yang amat tinggi. Kadang-kadang kita pun hilang sabar tuan-tuan. Time penamaan calon ni boleh hilang sabar tuan-tuan. Kita berselawat, bertakbir, dia tonggeng bontot kat kita. Kan ada satu tempat tu siap angkat spender la haula wala quwwata illa billah. Ini zaman jakun kau tahu tak? Ini zaman sekarang 2013. Ini bukan zaman para meswara, hang tua, hang jebat, hang lekiu, hang pimana, hang nak makan ke belum, kepala otak hang, bukan tuan-tuan. Ini zaman orang ada school. Bukan zaman politik lucah, politik kotor. Sekarang negara kita, Allahu Akbar, melampau. Kan berkempen dengan penuh kelucahan, mengaibkan orang. Islam tak ajar begitu. Jadi kita ni kadang-kadang bila berceramah hampir hilang sabar tuan-tuan. Tapi bila kenangkan Allah kata tadi, fasbir sabran jamilan, sabar dengan kesabaran yang cantik. Ya,
Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabar dengan ketentuan Allah kepada kamu, kami perhatikan kamu. Kena sabar, banyak-banyak buat kerja Islam. Kita doakan mereka. Kalau dia kuat sangat lawan, zalimi kita, masa itulah kita angkat tangan, kita kata, Allahumma kfinahum bima syi'ta. Ya Allah, aku serahkan mereka kepada kamu. Terpulang kau nak buat apa. Kau nak bagi petunjuk pun hak kau, kau nak bagi dia masuk gaung pun hak kau juga, ya Allah. Itu kadang-kadang dah geram sangatlah tu tuan-tuan ya. Jadi ala kulli hal, apa yang saya sebutkan tadi sebenarnya boleh bekerjasama dengan Muslim, dengan non-Muslim, dengan syarat menguntungkan Islam. Kita boleh lihat bagaimana di Pulau Pinang, Ketua Menteri dekat sana memberikan peruntukan berpuluh juta kepada Islam, pada agama Islam. Masa mula-mula dia pegang Pulau Pinang, dia kata apa? Saya bercita-cita untuk memerintah seperti pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Bayangkan seorang Cina yang katanya tidak ada agama, tiba-tiba cakap, saya nak memerintah macam Umar bin Abdul Aziz. Mustahil dia boleh buat. Mustahil. Kita orang Islam pun tak boleh buat. Tapi macam mana dia boleh cakap? Siapa ajar dia? Kalau bukan ulama kita yang didik dia. Tapi nak kata macam mana tak dapat petunjuk, saya dah kata bukan kerja kita bagi petunjuk, Allah yang beri kepada dia. Tapi kurang-kurang dia lebih bagus daripada setengah-setengah menteri yang berbangsa Melayu, yang namanya Melayu, yang beragama Islam, tapi bila kata kau kenal tak Umar Abdul Aziz? Haram, tak kenal. Kalau Aziz Syamsuddin, aku kenal, dia kata. Ni memalukan. Dia buat anugerah Hufazul Quran setiap tahun di Pulau Pinang, buat kali pertama dalam sejarah, sejak daripada dulu tak pernah ada. Bila bertukar kerajaan yang dikatakan Cina rasis tak apa lagi ni, tiba-tiba dia buat anugerah Hufazul Quran, diberikan hadiah kepada penghafal Quran terbaik. Wartawan pelik, dia datang, dia rasmi, dia bagi hadiah, sedangkan dia bukan Islam. Wartawan tanya, kenapa Ketua Menteri buat macam ni? Dia kata apa tahu? Saya yakin apabila orang Melayu berpegang dengan ajaran Al-Quran, mereka menjadi orang yang baik, pemimpin yang baik, mereka tidak akan rasuah. Allahu Akbar. Ini berkat kerjasama. Dengan syarat kita buat kerjasama ni bukan buat berlakon, tak. Kita ikut apa yang Allah ajar, kita ikut apa yang Nabi ajar. InsyaAllah mereka ada kesadaran. Ada seorang wakil daripada Cina kata apa? Saya buka Al-Quran, saya lihat dalam Quran perkara yang amat baik, amat murni, yang perlu diikuti bukan hanya oleh orang Islam, bahkan semua kaum kena ikut Al-Quran. Padahal dia tidak Islam tuan-tuan, dia tidak Islam pun. Tengok, ini antara hasil, buah yang hasil daripada sebab ulama-ulama berusaha. Tapi yang saya cakap tadilah, yang kita sedih, yang peliknya, yang tak suka tengok orang Cina berubah nak kepada siapa dia? Orang Melayu juga. Ni aku geram ni. Goblok orang panggil. Sedarlah sikit. Kemana kau nak bawa Melayu kau tu? Kemana kau nak bawa? Melayu ni tuan-tuan tidak ada nilai di sisi Allah, walaupun sebesar kuman di padang mahsyar besok. Memang tak ada nilai di sisi Allah. Kalau dua bangsa yang terkenal, sikit lagi tuan-tuan, boleh sabar tuan-tuan? Kau sedap lah, aku dah bengah dah ni. Pagi tadi berapa jam? 3-4 jam. Subhanallazi khalaq. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam dunia ni ada dua bangsa yang paling mulia ikut pandangan manusia. Yang pertama bangsa apa? Yahudi. Kenapa kita kata Yahudi mulia? Sebab semua Nabi Rasul bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, semuanya Yahudi belaka. Nabi Ibrahim kahwin dua kan? Kahwin dengan Sarah dengan Hajar. Hajar dapat Nabi Ismail. Nabi Ismail kahwin dengan orang Yaman, duduk dekat Mekah. Tak ada keturunan Nabi, tak ada keturunan Rasul. Kat situ aje. Sarah ni dia ada anak Nabi Ishaq. Ishaq, Yaqub. Yaqub ni nama dia Israel. Tu, Yaqub nama dia Israel. Yaqub ni daripada bangsa Israel. Yaqub, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya Yahudi belaka. Yahudi belaka. Tapi cuba tuan-tuan tengok, cuba cari dalam Quran satu ayat yang Allah puji kaum Yahudi, kalau ada. Kalau ada. Padahal bangsa yang hebat, Nabi Rasul di kalangan mereka, kitab Taurat, Zabur, Injil turun kepada kaum Yahudi. Cuba cek dalam Quran kalau ada satu ayat Allah kata semulia-mulia bangsa Yahudi. Kalau ada.
takkan jumpa tuan-tuan. Tobat kekok ngok tak jumpa. Yang ada apa? Allah kata apa? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Dilaknat kaum Bani Israel yang kufur kepada Allah di atas lidah Nabi Isa dan Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Sebab kerana apa? Mereka kalau buat maksiat tak pernah berhenti. Rupa-rupanya kaum yang hebat ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum yang pertama, Allah tak muliakan mereka. Yang kedua, siapa yang paling mulia? Arab. Sebab Nabi SAW berbangsa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis Nabi dalam bahasa Arab. Ketika kita sembahyang, kita tak boleh kecuali dengan bahasa Arab. Tak boleh. Kau cuba try Fatihah kok Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Confirm batal sembahyang kau tu tak? Kau jangan mengada-ngada lah. Confirm batal. Cakap banyak tak ada. Bahasa Arab. Besok saya mati, tuan-tuan mati, masuk lubang kubur, 4 soalan dalam kubur. Bahasa apa? Bahasa Arab. Man rabbuka? Ma dinuka? Man hadzal rajul? Kaifa arafta hadzal rajul? Jawapannya apa? Bahasa Arab juga. Allahu Rabbi, al-Islamu dini, hadza Muhammadun, araftuhu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab lah ke? Kau ingat malaikat cakap Jawa apa? Jawa ni malaikat kata. Wah, aku tak pada Jawa lah. Kan? Kau ingat malaikat banjo apa? Ikam ke dah Tuhan ikam pernah apanya? Kau ingat malaikat cakap banjo apa? Malam sikit lah tuan-tuan ni. Bahasa Arab. Lepas tu kita akan dibangkit dekat padang mahsyar. Di padang mahsyar soalan pun bahasa Arab. Allah akan tanya, an arba'in an umrihi fima afnahu wa an amalihi fima amila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqahu. Bahasa Arab. Besok kita semua masuk syurga belaka insya-Allah. Amin. Masuk syurga. Dapat bidadari cun melecun baik punya. Tertarik menarik kepada bom. Bahasa Arab. Semuanya Arab belaka. Tapi tuan-tuan, saya cabar malam ni juga, saya cabar. Tuan-tuan buka Quran, cuba cari satu ayat Allah kata sebaik-baik bangsa-bangsa Arab. Kalau ada. Cuba cari kalau ada. Jawapannya confirm tak ada. Dah yang kita Melayu mengada-ngada kata Melayu bagus, bangsa, apa cerita bangang ni, geram lah aku ni. Fikirlah baik-baik tuan-tuan. Tak ke mana bangsa ni? Sebab tu Nabi bagi amaran. Nabi kata apa? Laisa minna man da'a ila al-asabiyyati wa laisa minna man qatala 'ala al-asabiyyati wa laisa minna man mata 'ala al-asabiyyati. Bukan di kalangan umatku mereka yang berjuang di atas dasar perkauman. Nabi tak ngaku umat. Bukan di kalangan umatku mereka yang menyeru di atas dasar perkauman, dan bukan di kalangan umatku mereka yang mati di atas dasar perkauman. Nabi tak mengaku umat. Tuan-tuan, last call saya nak cerita dekat tuan-tuan satu cerita berlaku di zaman Nabi SAW. Di dalam peperangan Uhud, ada seorang lelaki bernama Quzman. Tuan-tuan ingat nama dia? Quzman. Dia ni tuan-tuan, dalam perang Uhud duduk dengan Nabi dalam saf mujahidin, di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk lawan tentera kafir daripada Mekah. Berlakulah peperangan, lawan. Sahabat menyaksikan. Sahabat kata apa? Quzman paling hebat. Dia seorang bunuh 7 hingga 8 orang kafir. 7 hingga 8 orang kafir dibunuh. Tuan-tuan nak lawan seorang pun payah tuan-tuan. Dia 7 hingga 8 orang. Habis peperangan, Quzman cedera parah, dibawa ke kamp dan diberikan ubat-ubatan kepada Quzman. Sahabat ziarah dia. Sahabat kata, hebat entah Quzman, Masya Allah, entah seorang je belasah 7-8 orang, hebat entah. Oh, puji dia. Tiba-tiba Quzman kata apa? Inilam uqatil min ajli Muhammadin. Aku berperang bukan kerana Muhammad. Dia kata macam tu. Wa innama uqatil ala hisabi qaumi. Tapi aku berperang kerana tanah air Madinah, kerana bangsa Madinah, kerana kabilah kaum aku di Madinah. Dia berperang kerana apa? Kerana kabilah, anak beranak dia, bangsa dia di Madinah. Sahabat dengar dia cakap, sahabat kabur ke Nabi, ya Rasulullah, Quzman hebat, berlawan bunuh 7 hingga 8 orang. Tiba-tiba masa kami ziarah tadi, dia kata dia berjuang kerana tanah air Madinah.
Apa jawapan Nabi? Dengar elok-elok Nabi kata apa? In kana qad qala dhalika huwa finnar. Kalau itu perkataan yang dia kata, itu jawapan yang dia jawab, dia ahli neraka. Sebab tu benda perjuangan ni bukan boleh main-main. Sebab apa kita berjuang Islam? Pasal kita nak hari akhirat tu. Sebab tu kita tolak semua perjuangan yang selain pada Islam. Islam membawa kita sampai ke hari akhirat. Sebab tu benda ni kena jaga, bukan boleh main-main. Orang tak ikut suka, bagi duit, ikut suka. Masuk kat mana, pacak ikut bendera mana nak pacak belaka. Yang penting masyru'. Kau tak tahu berdosa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah apa tu? Surah apa? Yasin lah bang, yang kau baca tiap malam Jumaat. Sabar je lah mentang-mentang pilihan raya, habis ingat surah, habis lupa pula ke dah. Allah kata wa naktubu, kami akan tulis ma qaddamu, semua amalan yang kau buat, wa atharahum, dan kesan-kesan amalan. Sebab tu kena ingat, kita buat kerja Islam, saya yakin 100%. Dengan syarat kau buat kerana Allah, saya yakin 100%. Kita buat kerja Islam kerana Allah, Allah bagi pahala kepada kita. Kita pacak bendera, kita panjat pokok, kita pergi penamaran calon, kita letih, kita berpeluh, kita semua diberikan pahala. Allah janji. Sebaliknya, orang yang buat benda jahiliyah, mempertahankan kezaliman, golongan-golongan yang rosak, yang rasuah, yang ila akhirih, akan dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bukan boleh main benda macam ni. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis apa yang kamu lakukan dan kesan-kesannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semua tu kami telah tulis di Lauhil Mahfuz. Masyar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah sebagai sedikit tazkirah perkongsian kita pada malam ini yang saya sentuhkan tadi. Bab pilihan raya, bab politik, ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan dosa pahala, ada berkaitan dengan halal dan haram, dan kerjasama kita dengan non-Muslim berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW dengan syarat memberikan keuntungan kepada Islam. Boleh tahan tuan, boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. InsyaAllah ada harapan menang, insyaAllah. Amin. Sekian dulu, saya minta diberi kemaafan. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir.